Yalah, saat saya belajar elektrikal dulu, jadi saya lah orang kata kaki bertukang. Sampai sini saya tak bertukang, dia orang tahu saya malas. Okey. Okey, jadi itulah saya pun bila balik ke Kuala tak ini. Jadi di tempat Maulana tu, kalau kita tahu baru-baru ni dua perkara lah Maulana diuji. Satu dengan debat yang mana kita musuh bukan kita cari, tapi kalau datang kita beradab, kita tak berganjak lah, seboleh-bolehnya kita ngelak. Tapi itu bukanlah musuh, tapi ujian dah datang. Tapi kita kena tegakkan. Bila isu tu berat sampai bawa kepada orang Perak kata kapio, sebutnya. Dia akan tanya, ni apa? Kata Allah Ta'ala ni apa? Kapio katanya. Macam tu lah. Minta maaf Ejen Ali. Astaghfirullahaladzim. Kantor dah, tuan-tuan tahu dah ringtone. Tak apa, saya mute dah. Fairuz, Abang Bruce. Fairuz call. Tolong tanya dia. Fairuz Telekom. Apa dia nak? Okey. Nama santai lah, tapi tak bermaksud santai. Phone boleh on kan. Jangan balik phone lah. Okey. Jadi itulah satu yang berkenaan debat tu. Satu lagi, Maulana baru-baru ni diuji kehilangan pasangan hidup beliau yang juga menjadi tulang belakang beliau. Mudah-mudahan Allah ganti sesuatu yang lebih baik atas musibah yang menimpa Maulana ini. Mudah-mudahan, InsyaAllah. Jadi kita langsung terus tujuan kita adakan forum pada hari ini tidak lain tidak bukanlah, ada dua lah ujian yang melanda Maulana. Ujian yang kedua tu nanti kita tolong lain bila ujian yang tu. Tuan-tuan faham tak? Okay, jadi kita ujian yang pertama. Yang pertama berkaitan langsung daripada sesi forum hari itu. Tentu banyak soalan-soalan dia. Pertama sekali, saya sendiri bila saya tengok, beraninya. Sebab apa saya kata berani? Sebab tu kampung saya tak mudah. Tak mudah untuk kita berdiri di sana, kita menegakkan Allah di atas arash. Biarlah orang komen sekejap lagi kan, apa ni, kenapa lembut sangat, macam mana? Tapi orang tu tak duduk di sana. Dan saya pasti bila Maulana duduk di sana, selepas forum tu pasti ada. Kita di sini masih kira selesa lah. Selesa dengan ancaman-ancaman, tidaklah macam apa yang Maulana dapat. Tapi di sana tu saya yakinlah, walaupun mungkin kita tak tanyalah apa yang Maulana hadapi lepas tu daripada jabatan ke daripada apa semua, tapi kita yakinlah insya-Allah ada. InsyaAllah sekejap lagi kalau ada sahabat nak solat, minta masuk terus ke dalam bilik, tutup pintu. Kalau ada yang datang nak solat, cakap boleh masuk solat di sana, tutup pintu. Jadi kita pun nak mula pun serba salah. Orang duduk solat situ. InsyaAllah Maulana pegang pendapat mula insyaAllah. Jadi kita terus masuklah. Ringkas kita bagi direct Maulana. Bukan dulu segerak, baru segerak lah ni. First kali nak tanya, apa tujuan utama kita mempelajari akidah? Sebab inilah tajuk first kali forum kita. Lepas tu kita akan pergi yang berikut je yang berkaitan. Jadi saya dan tuan-tuan mesti kita kena clear dulu apa tujuan utama kita belajar akidah. Dan baru-baru ni kita buat banyak daurah akidah. Jadi saya ada point saya dan tuan-tuan ada point. Tapi kita nak tanya orang yang baru-baru ni Allah uji dengan ujian yang besar ni, pada pandangan Maulana, apa tujuan kita belajar akidah? Jadi dipersilakan Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair, amma ba'd. Terima kasih sahabat saya, saudara pengacara majlis. Pertama-tama marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya pada malam ini telah mengurniakan kekuatan
dan memanjangkan usia kita sedikit lagi sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita menghabiskan usia kita yang berbaki sedikit lagi ini, marilah sama-sama kita berusaha bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan amalan kita sebelum kita bertemu dengan Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak ada guna harta benda dan anak pinak, melainkan mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Jadi kembali kepada soalan yang dikemukakan oleh sahabat kita, saudara pengerusi, apa tujuan kita mempelajari akidah ataupun ilmu tauhid? Setengah-setengah kitab disebut fiqhul akbar, yang orang terjemahkan ilmu kalam. Jauh lah. Bila bab akidah kita terjemahkan kepada ilmu kalam, dia lari jauh lah. Terjemah pun dah salah kan. Di ilmu kalam ni ilmu debat, ilmu banyak main akal, banyak main lawyer buruk. Sebab tu ilmu tauhid tak boleh diterjemahkan dengan ilmu kalam, salah. Jadi yang pertama saya nak sebut tujuan kita mempelajari akidah. Yang keduanya kesan mempelajari akidah. Yang tu kadang-kadang orang tak lupa nak bincang. Tujuan kita mempelajari akidah ini ataupun disebut sebagai ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini maknanya ilmu yang mula-mula lah kan, yang perlu kita pelajari. Awaludin ma'rifatullah, awal wajibin 'alal insani ma'rifati ilahi bistiqani. Awal-awal yang wajib bagi manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan penuh yakin. Sebelum kita mempersembahkan sesuatu ibadat kepada Allah taala, kena kenal dulu siapa yang kita sembah. Jadi maksud kita belajar ilmu akidah untuk kenal Allah. Bagaimana kaifiat cara nak kenal Allah taala, macam mana pula? Dan siapa orang yang pertama kenal Allah daripada kalangan umat Nabi Muhammad ini? Kalau yang dulu-dulu Nabi Adam lah kan. Daripada kalangan umat Muhammad ini, Nabi akhir zaman adalah Nabi SAW sendiri. Bagaimana Nabi mengenal Allah? Allah Subhanahu wa taala sendiri memperkenalkan diri dia kepada Nabi melalui wahyu-wahyu, firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Yang kenal Allah taala Nabi dulu. Selepas itu generasi yang berikutnya, iaitu sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan Nabi SAW akan dirinya. Allah taala perintahkan Nabi setelah dia kenal Allah menyebarkan maklumat ini kepada seluruh umat. Khususnya di bumi Mekah ini terkenal dengan manusia-manusia yang menyembah berhala, menyembah Tuhan-Tuhan yang selain daripada Allah. Dalam suasana begitu, manusia sesat menyembah Tuhan yang lain daripada Allah. Allah Ta'ala perintahkan supaya Nabi cerita Allah Ta'ala ni macam mana Allah, adakah sebagaimana yang mereka sembah. Lalu turunlah beberapa ayat Quran. Di antaranya ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, hendaklah sembah Tuhan kamu. Jadi orang kafir pada masa tu tertanya-tanyalah, terpinga-pinga. Apa yang kami sembah ni bukan Tuhan ke? Tak betul lagi ke? Apa yang kami sembah, tokong, berhala, batu, jin, jembalang, syaitan dan sebagainya, bukan Tuhan ke? Jadi Allah Ta'ala kata, lalu Allah Ta'ala bagi tahu ciri ataupun sifat ketuhanan. Alladzi khalaqakum. Tuhan itu sifatnya mencipta, menjadikan, membuat. Buat siapa? Buat kamu. Jadi berhala yang kamu sembah boleh buat kamu tak? Adakah dia mencipta kamu? Bukan kata nak buat alam. Diri kamu sendiri yang kamu sembah tu, adakah Tuhan yang kamu sembah itu mencipta kamu? Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata, Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang kafir, orang yang bukan Islam ini, mereka sendiri tak boleh nak membuat, mencipta seekor lalat. Orang kata nak buat manusia, apa dia, hayawan-hayawan yang lain, langit, bumi, seluruhnya lagi tak boleh. Nak buat seekor lalat pun tak boleh. Bukan saja buat kamu, walladzina min qablikum. Manusia-manusia yang sebelum daripada kamu, siapa buat? Tengok Allah Ta'ala nak cerita ciri ketuhanan ni. Yang pertama je buat kamu. Nenek moyang kamu, ibu bapa kamu, nenek moyang kamu. Bila kamu kenal siapa yang buat kamu, iaitu Allah, yang buat nenek moyang kamu adalah Allah, la'allakum tattaqun. Semoga kamu bertakwa. Bila sedar siapa yang buat kita, akan lahir suatu perasaan takut kepada pencipta kita, khalik kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Allah Ta'ala sambung lagi. Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan bumi ini firasha. Menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan langit sebagai atap. Dan Allah Ta'ala turunkan daripada langit ma'an, air. Daripada air itu mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Daripada tumbuh-tumbuhan itu mengeluarkan buah-buahan. Buah-buahan itu rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kamu. Oh, mereka mula terfikir, yang berhala yang kami sembah, mula-mula sebelum kami sembah, kami buat dulu berhala tu. Kami yang cipta, kami yang reka. Sedangkan berhala itu dia tak membuat kami, tak membuat ibu bapa nenek moyang kami, tidak menurunkan hujan, tidak menjadikan langit, tidak menjadikan bumi sebagai hamparan. Dan daripada kesan daripada air hujan adalah sebagai sumber rezeki bagi kamu. Jadi berhala ada tak macam tu? Lalu turunnya ayat-ayat yang lainnya, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Ta'ala itu esa. Allahus samad. Allah Ta'ala itu tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah Ta'ala tak setara, tak kufu, tak standing dengan sesiapa pun. Dengan sesiapa ini bukan maksud dengan manusia sahaja, bahkan selain daripada manusia. Ringkas ceritanya, ayat Quran terlalu banyak bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak memperkenalkan diri dia. Tujuan kita mempelajari tauhid adalah nak kenal Allah. Okey. Yang pertama. Yang kedua, apa kesan daripada pengajian tauhid? Kesan daripada pengajian tauhid ini, orang Islam yang duduk saling berbalah, berselisih di antara satu sama lain akan jadi bersatu padu. Kan orang jahiliah kan? Mereka saling berbalah, berbunuhan, bersengketa di antara satu sama lain. Bila sebahagian mereka itu masuk Islam dengan mengucap dua kalimah syahadah, maka bagaimana suasana keadaan pada ketika itu? Dah berubah. Daripada berlaku perbalahan, persengketaan, dah masuk Islam, mereka menjadikan umat yang sangat kuat di sudut persaudaraan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Berpegang teguhlah kamu dengan tali bihablillah, tali agama Allah. Sebahagian daripada kitab tafsir menyebut hablillah yakni bil Quran, bidinillah yakni bidinil Islam. Berpegang teguhlah kamu dengan tali agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan berpecah belah. Allah Ta'ala tak kata jangan berbeza, jangan berselisih pendapat. Berselisih itu akan berlaku, cuma perselisihan yang tidak membawa kepada perpecahan. Saya boleh berbeza dengan pengurusi, dengan tuan-tuan semua, tuan-tuan pun boleh berbeza dengan saya, tidak ada masalah. Tetapi perbezaan yang tidak membawa kepada perpecahan. Berlaku perbezaan pendapat di zaman Nabi lagi. Para sahabat berselisih dalam beberapa bab, tapi tidak berpecah. Dan yang ketiga saya nak sebut. Soalan pertama ni panjang sikit boleh? Tadi kita sebut sebab apa belajar tauhid? Tujuan nak kenal Allah. Nak kenal Allah Ta'ala mesti daripada Quran dan hadis. Nabi orang yang pertama kenal. Yang keduanya, kesan daripada belajar akidah adalah dapat mengukuhkan hubungan silaturahim daripada kalangan umat Islam. Yang ketiga saya nak sebut, ada golongan-golongan yang tertentu, pihak-pihak yang tertentu cuba mewajibkan kita berpegang kepada akidah, i'tiqad Asy'ariyah ataupun Abu Hasan Al-Asy'ari. Kalau belah Pakistan sana kami belajar Maturidiyah, wajib berpegang dengan akidah Asy'ariyah. Yang pertama, soalan yang saya nak tanya kepada pihak ini, pada golongan ini, adakah Imam Abu Hasan Asy'ari dia merupakan seorang Nabi? Kena selesai satu-satu. Adakah dia merupakan seorang Nabi? Sebab mereka kata wajib berpegang dengan akidah Asy'ariyah. Sebut wajib. Kalau sebut harus tak apa. Saya pun belajar Asy'ariyah ni, dan saya tak larang pun kalau orang belajar. Saya ni sejak balik daripada Pakistan 20 tahun yang lalu, cuba nak mendamaikan antara dua pihak. Golongan Salafi macam Abu Talha ni, Salafi atau Wahabi. Kita nak cuba dekatkan dengan golongan Asy'ariyah. Bila saya mengajar ni, saya cerita kedua-dua aliran, salaf dengan khalaf. Yang jadi masalah, akhir-akhir ini, semenjak 2 minjak ini, orang pula kata saya Wahabi.
Sedangkan kita dah bertukuh lumuh dan berusaha mengambil masa yang panjang dalam ceramah dan syarahan kita, dalam mengajar kita nak mendamaikan. Akhirlah sekali orang cop saya Wahabi. Sekarang ni kita nak cerita terang lah bagaimana pegangan Wahabi itu macam mana. Saya nak sebut soalan, kembali kepada soalan tadi, adakah Abu Hasan Asy'ari seorang Nabi yang akidahnya wajib kita ikut? Sudah tentu tidak. Sudah tentu tidak. Okey, dia lahir pada tahun 260 Hijrah. Sebelum kelahiran Abu Hasan Al-Asy'ari, bagaimana akidah umat Islam? Kalau kita kata wajib, maknanya kita telah mewajibkan suatu perkara yang tidak diwajibkan oleh Allah, dan juga tidak diwajibkan suatu perkara yang tidak diwajibkan oleh Nabi SAW. Di dalam kitab-kitab usul fiqh, di antaranya Al-Ahkam fil Usulil Ahkam, Al-Ahkam fi Usulil Ahkam, Al-Ahkam fi Usulil Ahkam, dan juga di dalam kitab Irsyadul Fuhul, la wajibah illa ma aujabahu Allah wa rasuluh, la harama illa ma harramahu Allah wa rasuluh. Tidak ada sesuatu yang wajib melainkan sesuatu itu yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak juga menjadi sesuatu perkara itu benda yang haram kecuali benda yang diharamkan oleh Allah, benda yang diharamkan oleh Rasul. Okey, bila kita kata wajib berpegang kepada akidah Asy'ariyah, kita telah mewajibkan benda yang tak ada, yang tak diwajibkan. Kalau kita kata wajib, mesti benda itu ada dalam Quran hadis. Ada tak dalam Quran dan hadis Nabi memerintahkan supaya berpegang kepada akidah Asy'ariyah? Bukan saya kata tak boleh pegang, saya kata harus. Bukan saya kata tak boleh belajar, boleh belajar, tetapi ada golongan yang kata wajib. Jadi berdosa sebelum kelahiran Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, semua manusia berdosa kerana mereka tidak mengenal dan tidak mempelajari akidah Asy'ariyah. Dan bagaimana cara mereka mengenal Allah sebelum wujudnya Abu Hasan Asy'ari? Bagaimana mereka mengenal Allah? Sebab kaedah itu muncul 200 tahun lebih. Satu kaedah yang diketengahkan ini 200 tahun lebih. Sebab tu nak kena faham, ada golongan pihak yang tertentu ini, dia nak kata wajib, mesti ada asas yang kukuh nak mengatakan wajib berpegang kepada akidah Asy'ariyah. Oh, mereka kemukakan ini, pegangan ini merupakan kebanyakan penduduk dunia ini pegang kepada Asy'ariyah, khususnya di dalam negara kita. Pegangan orang ramai belum tentu benda itu betul. Satu. Yang kedua, belum tentu dianya kuat. Sebab dalam Al-Quran menggambarkan kadang-kadang pihak yang ramai itu tak betul. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikut kebanyakan manusia di atas muka bumi ini, ikut orang ramai, mereka akan memesongkan kamu daripada jalan Allah. Maksud saya tak semesti pegang dengan pegangan majoriti ataupun pegangan orang ramai. Jadi kembali kepada soalan tadi, tujuan kita mempelajari akidah ini untuk mengenal Allah. Yang kedua, untuk kita mengukuhkan hubungan silaturahim daripada kalangan orang Islam. Oh, ni duk tubuh kumpulan tu, tubuh kumpulan Aswaja kita sebut kan. Dia orang sebut the value geng-geng sunnah ni, tak apa kita sebut Aswaja. Kalau orang tak masuk dalam kumpulan ni, tak isi borang, tak daftar, maka bukan ahli sunnah wal jamaah. Berat tak berat tu, tubuh kumpulan ni untuk nak cop orang. Yang pelik, saya banyak bila banyak muzakarah, selain daripada program pada malam tu, banyak saya muzakarah dengan sebelum tu dah banyak. Bila dia orang sebut ahli sunnah wal jamaah adalah Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Saya bertanya, ahlu sunnah wal jamaah, saya buat ahlu, saya buat tanda soal, apa dia makna ahli? Sunnah lughatan wa istilahan, apa makna sunnah dari sudut bahasa dan juga istilah? Kalau nak, apa maksud? Kata ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah tu apa makna sunnah? Wal jamaah, apa makna jamaah? Sampai sekarang ni dia orang tak boleh nak jual, dia nak tengah kan, memberi jawapan yang tepat, yang betul, apa makna sunnah lughatan wa istilahan. Cuma orang kata ahli sunnah wal jamaah ni termasuk Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, kita boleh terima. Tetapi bila nak tolak orang yang pegang kepada salafi ini, tak termasuk dalam kumpulan ahli sunnah wal jamaah, jauh Sebab definisi sunnah itu sendiri apa dia? Apa yang dilakukan, yang dipegang oleh Nabi SAW. Apa yang dipegang oleh Nabi SAW. Jadi sekadar itu dulu untuk soalan yang pertama.
Alhamdulillah, kira Maulana jawab ekstra tu sebenarnya. Dia nak masuk kepada soalan kedua dah tu. Uh, saya ingat Maulana penat ni, tak cukup rehat, tapi dia gear dia lebih Dia tuan-tuan boleh faham bila Maulana cakap akal tu, faham? Akal tu akal. Menggoma faham tak ni? Itu bahasa Perak lah tu, bahasa kampung kami lah tu. Okey. Jadi kita teruslah cerita panjang, takut orang jadi penat. Okey. Soalan nombor 2, Ustaz. Ustaz pergi ke belah-belah sana, Pakistan, India sana. Macam Ustaz sebut tadi lah, belajar bukan sekadar akidah Asy'ariyah, bahkan sana kuatnya Maturidiyah. Jadi Ustaz belajar, Ustaz kenal akidah Salafus Saleh. Soalan saya direct je, Ustaz. Apa istimewanya akidah Salafus Saleh yang menyebabkan Ustaz memilih bersama akidah ini, dan apakah keistimewaan beriktikad dengan akidah Salaf yang mulia ini? Jadi minta Ustaz huraikan sikit. Jadi secara kebetulan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya sebelum pergi ke Pakistan saya belajar di pondok dan belajar di beberapa buah sekolah Arab lah. Di sana saya belajar pegangan akidah Khalaf, iaitu akidah yang diasaskan oleh Abu Hasan Asy'ari. Bila saya sambung belajar di Pakistan, belajar pula akidah Maturidi. Lepas tu saya belajar pula akidah Salaf ni yang duk gembar-gemburkan Wahabi kan. Jadi soalan daripada pengurusi tadi, apa keistimewaannya? Keistimewaannya kerana akidah mereka, pegangan mereka, bahkan golongan mereka ini, golongan Salaf ini adalah suatu golongan yang diiktiraf oleh Allah, dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan beberapa pujian yang Allah Taala sebut dalam Quran. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Golongan yang generasi yang mula-mula masuk Islam, dan golongan yang terdiri daripada golongan muhajirin, para sahabat yang duduk di Mekah berhijrah ke Madinah. Golongan Ansar yang memberi bantuan pertolongan kepada golongan muhajirin yang datang daripada Mekah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, mereka golongan yang dipuji. Yang keduanya Allah Ta'ala kata, kuntum khaira ummatin. Dia tak kata generasi yang selepas itu. Kuntum khaira ummatin. Allah Ta'ala kata, kamu adalah merupakan sebaik-baik umat. Saya pun nak faham apakah yang dimaksudkan sebaik-baik umat. Sebelum saya belajar hadis, belajar tafsir, saya hafal Quran, sampai tak ayat ni saya terpaku. Siapa yang dimaksudkan sebaik-baik umat? Aku ke Abu Talha ke siapa? Saya mula kaji, bahas, tengok kitab-kitab tafsir. Sebahagian ulama tafsir kata sebaik-baik umat adalah para sahabat yang terlibat dengan peristiwa hijrah. Yang tu saja kuntum khaira ummatin. Bukan semua. Golongan yang kedua kata semua para sahabat. Pendapat yang kedua kata semua para sahabat. Dan pendapat yang ketiga kata semua umat Nabi Muhammad. Yang tu bilangannya ramai lah daripada kalangan ulama tafsir kata macam tu. Tetapi berdasarkan sokongan-sokongan Quran dan juga hadis, sebaik-baik umat adalah para sahabat. Yang keduanya tabi'in. Khairul quruni qarni, summa ladina yalunahum, summa ladina yalunahum. 3 generasi awal. Sebab apa? Apakah keistimewaannya? Keistimewaannya yang pertama nak sebut, Allah Ta'ala puji mereka di dalam Al-Quran. Pujian sekaligus merupakan pengiktirafan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga daripada Nabi SAW. Yang kedua, sebab apa saya pilih akidah Salaf ini? Akidah Salaf ni tak ada loya buruk. Tak ada loya buruk, kelentung orang, main akil. Baik, akil ni logik lah. Pengurusi dah terjemah tadi kan. Nanti kita akan sebut, macam kita boleh buktikan banyak, sebab saya terjun dalam bidang ini hadirin sekalian. Bila kita baca-baca kitab, banyak main akal, banyak main logik. Dan banyak mereka mengkiaskan tentang kedudukan Allah dengan makhluk. Nanti mungkin ada soalan yang berbangkit, kita akan jawab. Kalau begitu akal lah. Kalau begitu, contohnya kalau Allah Ta'ala Taharah, kalau begitu dia bertempat, dia mula masuk setan dalam kepala tu. Mula masuk. Berkaitan dengan akidah, Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rusulih
wahai orang yang beriman, berimanlah. Percaya, beriman kita percaya. Percayalah kepada Allah dan Rasul. Walaupun di dalam bab akidah ini ada bab-bab yang kita tak boleh faham, serahlah kepada Allah, sami'na wa ata'na. Kerana isu perkara yang berkaitan dengan akidah ini benda sam'iyat. Benda yang kita dengar. Kita dengar daripada Quran, daripada hadis Nabi. Macam mana kita nak faham? Serah. Jadi kalau semua nak ambil akal, boleh terima akan Nabi naik ke langit. Kenapa penceramah-penceramah, ustaz-ustaz boleh bila dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini boleh petikai dengan keyakinan orang kafir tak percaya kepada Nabi? Sebab mereka guna logik. Macam mana Nabi naik ke langit begitu cepat, turun pagi, naik malam, turun pagi? Kenapa dia petikai pula? Sedangkan kalau kata logik, kita sendiri pun tak perlu percaya. Tetapi kita tak pegang logik dalam masalah akidah. Dalam akidah kita tidak pegang kepada logik, dia pegang kepada fakta, dalil, hujah daripada Quran. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkanlah hujah kamu dan dalil kamu sekiranya kamu orang-orang yang benar. Benar buat mari dalil Quran hadis. Dan Sayyidina Ali menyebut dengan kata-katanya, kata-kata Sayyidina Ali ini dinakalkan oleh Imam Abu Daud di dalam sunannya ketika membahaskan isu tayammum. Kita belajar bab tayammum dalam fiqh, dalam hadis kan. Sayyidina Ali kata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalu khuffi aula bil masi min a'lahu, walakin ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala khuffai." Kalau sekiranya agama ni semuanya diukur, dinilai secara logik, nescaya khuf itu disapu di sebelah bawah. Yang bawah yang kotor ya, tapak khuf itu. Tetapi aku sendiri melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapu di atas dua khuf. Tak logik. Sebab tu jangan pakai logik. Ini masalah, apatah lagi perkara yang berkaitan, bersangkut paut dengan akidah. Orang yang pertama, Nabi sendiri yang faham akidah. Yang kedua, para sahabat. Jadi bagaimana cara mereka memahami akidah? Iaitu kembali kepada Quran, kembali kepada hadis Nabi SAW. Wallahu a'lam untuk soalan yang kedua. Okey, soalan kedua tadi, bila saya kata akal, ustaz tukar terus lah. Ra'yu, logik, akal lah tu. Jadi kalau kita bila kita fikir terlebih, ni macam ni macam ni, jadi kita kena sedar akidah dan agama ni dia dahulukan dalil dulu. Jangan kita terlalu ikut logik. Itu satu. Kita terus masuk kepada soalan yang jadi tajuk utama pada debat hari tu. Ni nak bedah lah ni satu-satu ni. Dari mana datangnya pandangan menafsirkan istawa dengan perkataan istaula? Adakah terdapat sahabat yang memahami istawa dengan istaula? Dan benarkah ia pada asalnya perkataan yang menakwilkan istawa kepada istaula diambil dari syair sahaja, bukan pandangan sahabat pun yang menafsirkan sedemikian? Dan soalan saya, dari manakah perkataan istaula itu sebenarnya diambil? Sebab ada yang kata dari syair dan macam tu, jadi minta ustaz tolong ulaskan yang ni. Dalam soalan yang ketiga ya. Yang ketiga makna agak rumit untuk orang faham. Kecuali orang yang betul-betul belajar hadis dan orang yang betul-betul mengkaji dan membaca. Sama ada orang yang terima perkataan istawa dengan istaula ataupun orang yang iktiraf, tak tahu asal daripada mana. Bila saya belajar Sahih Bukhari, saya pun mula merujuk syarah-syarah kepada Sahih Bukhari. Saya baca sampai bertemu di dalam suatu bab dalam Bukhari ini, disebut di dalam bab Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid. Dalam Kitabut Tauhid ini, Imam Bukhari mengendengahkan hadis-hadis sifat. Ada golongan yang duk marah ke orang, kata Allah Ta'ala Taharah ni dia belajar tentang ayat mutasyabihat je. Hadis-hadis sifat, maknanya hadis mutasyabihat dia tak belajar. Sebab tu jadi pening. Kalau Quran sebut tangan, dalam hadis sebut kaki. Sebut kaki, sebut jari Allah Ta'ala, hak tu lagi berat. Kalau kita cerita, sah, musyabihah, mujassimah, sebut tangan pun melompat, sebut Allah Ta'ala Taharah pun bergelumpur. Ini kalau sebut jari. Sebab dalam hadis kan, inna quluba khalaiqi baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa syaa.
Sesungguhnya hati-hati manusia ini di antara dua jemari Allah. Allah Subhanahu Wa Taala boleh membalik-balikkan sekehendaknya. Macam mana sebut jari? Adakah musyabbihah? Kita sebut jari ya. Jari macam mana? Wallahu a'lam. Bukan kata tangan. Jadi dalam hadis juga sebut qadam. Bila neraka tanya Allah Ta'ala, bila dicampur penghuni neraka, Allah Ta'ala, neraka nampak masih ada ruang kosong banyak ni. Ruang masuk neraka. Hal min mazid, ada lagi ke? Nak tambah? Banyak lagi ni ruang ni. Untuk diisi penghuni-penghuni neraka yang lawan Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala marah letak qadam dia, letak atas neraka. Nak faham macam mana? Kalau tak belajar hadis, sifat. Kita kata qadam surah pada Allah Ta'ala, mukhalafatu ta'ala lillah hadis. Jadi kembali kepada masalah istawa dengan istaula ini disebut oleh Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari. Jadi kena orang yang berpegang kepada mazhab Syafi'i kena baca kitab ini. Ibn Hajar walaupun dia alim bahagian hadis, terhadap ilmu hadis, dia juga alim terhadap fiqh Syafi'i. Dan dia berpegang kepada fiqh Syafi'i. Dan pihak belah sana, golongan-golongan tertentu ini pun berkeyakinan bahawa Ibn Hajar ini berpegang kepada Asy'ariyah. Dan umumnya berpegang begitu dan berfaham begitu. Ibn Hajar pegang kepada Asy'ariyah. Cuba baca kitab Fathul Bari. Jangan pandai saja pandai mendakwa tapi dia sendiri tak tahu isi yang terkandung di dalam Fathul Bari. Jadi bila saya baca kitab Fathul Bari yang dikarang oleh Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam mentafsirkan Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa. Tuhan yang Maha Rahman itu beristiwa di atas arasy. Lalu dia mengatakan istawa dengan makna istaula itu adalah pegangan yang dipegang oleh Mu'tazilah dan juga Jahmiyah. Siapa sebut? Bukan Ustaz Fakhur Razi sebut, bukan Maulana yang sebut. Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia kata itu pegangan Jahmiyah dan juga Mu'tazilah. Istawa dengan makna istaula. Istaula ni maknanya memerintah. Ditakwil. Istawa dengan makna istaula. Saya pun baca lagi, kaji punya kaji. Saya jumpa pula di dalam kitab Bidayah wan Nihayah yang dikarang oleh Ibnu Katsir. Bidayah wan Nihayah yang dikarang oleh Ibnu Katsir, rupa-rupanya istawa dengan makna istaula ini adalah syair yang dikemukakan oleh Akhtal, seorang Nasrani. Bila Bishrun bin Hakam ditabarkan menjadi pemerintah di Iraq, menjadi raja di Iraq, bila seorang pemimpin naik, seluruh dunia biasa macam itulah, datang mengeluarkan kata-kata semangat, kata-kata pujian. Lagi dipakai kata-kata apa lagi? Kata-kata sumingat, ucapan tahniah. Pakai pujian, biasalah kaki bodek ni bila-bila di mana pun ada. Seluruh dunia sejak dulu, kini dan selamanya ada kaki bodek ni, termasuklah Akhtal. Dia datang, orang lain puji pun sampai kepada dia, dia baca syair. Dia kata, istawa Bishrun 'ala al-Iraq binuni sayfin wa damin muhraq. Telah istiwalah oleh Bishrun di atas negara Iraq dengan tanpa berlaku pertumpahan darah, tanpa menggunakan pedang dan berlaku pertumpahan darah. Istawa Bishrun 'ala al-Iraq. Istawa dengan makna istaula itu, yang mula-mula mendengarkan perkataan ini adalah Akhtal, seorang Nasrani. Lalu saya baca lagi, saya kaji lagi. Akhtal tu, Ibnu Katsir kata dia seorang Nasrani. Dalil dia, hujah yang dikemukakan di dalam memahami istawa tu tak boleh pakai. Siapa sebut? Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ni mazhab Syafi'i juga. Ibnu Katsir mazhab Syafi'i. Lalu ramai ulama-ulama tampil iktiraf balik syair ini. Istawa dengan makna istaula ni yang Nabi tak pernah tafsir macam tu, para sahabat tak pernah tafsir macam tu, tabi'in tidak pernah tafsir macam tu, dan juga imam yang empat tidak pernah tafsir macam tu. Lalu di antaranya Ibnu Taimiyah kata, qabhan liman nabadzal kitaba wara'ahu wa idza istadalla yaqulu al-akhtalun nasraniyyu wa idza istadalla yaqulu akhtalun nasraniyyu.
qabhan liman nabadzal kitab wa wara'ahu. Malanglah, celakalah, buruklah orang yang membalingkan kitab Allah di belakangnya. Maknanya bila berkaitan dengan istiwa ini, ditafsirkan dengan istaula, mereka tak pegang kitab. Kitab ini tak tafsir macam tu. Istawa lah. Sebagaimana yang dipegang oleh Imam Malik. Al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun wa su'alu anhu bid'atun wal imanu bihi wajibun. Maklum di sudut lurah apa dia? Saya ada bukti secara bersanad bahawa Imam Malik mengatakan Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy dengan zatnya dan bukan dengan sifatnya. Sifat dengan ilmu Allah Taala semua kan? Beberapa kitab yang saya baca dan kajian saya jumpa secara bersanad yang sahih pegangan Imam Malik bahawa Allah Taala memang berada di atas arasy dengan zatnya. Sebab itu dia berani mentafsirkan begitu. Al-istiwa'u ma'lumun. Di antaranya kitab yang dikarang oleh Abu Bakar Al-Ajurri, kitabnya Asy-Syariah. Abu Bakar Al-Ajurri mengenengahkan pendapat pegangan Imam Malik Allah Ta'ala beristiwa di atas arasy dengan zatnya. Jadi kembali kepada soalan tadi, maknanya apa dia? Istawa dengan istaula itu adalah syair daripada seorang akhtal yang beragama Nasrani. Sebab itu disebut dalam syair yang lain, wa daliluhum fi baitin fi ma qalahu yaqulu akhtalun nasraniyu. Dalil mereka adalah syair daripada bait akhtal seorang Nasrani. Dia duk kata kita ni mujassimah musyabbihah, dia duk pegang syair Nasrani. Dengan syair Nasrani inilah berani mengkafirkan orang. Subhanallah. Dengan berpegang kepada syair Nasrani ini yang sangat rapuh, berani mengkafirkan orang, berani memujassimahkan orang. Kalau tuan-tuan baca di dalam kitab Hujjatullahil Balighah yang dikarang oleh Syah Waliullah, dia kata tidak dijumpai pandangan-pandangan sahabat ini, tidak dijumpai pandangan sahabat mereka mewajibkan mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat. Tak ada dalil. Dan di dalam dia menghuraikan masalah ini, dia kata bila ada orang tak takwil, ada golongan memusyabbihahkan dan memujassimahkan orang. Betul ya, saya dua ni berlaku lah. Orang kata sikit dia mujassimah. Oi, berat tuan-tuan tujuh mujassimah ni. Mujassimah ni kita kata Allah Taala berjisim, sama dengan makhluk. Siapa orang kata seseorang yang kata begitu dia kafir. Ataupun musyabbihah, dia mentashbihkan Allah dengan baharu, kafir ya. Maknanya siapa yang ekstrim di dalam pegangan akidah ini, Salafi jihadi ke atau golongan ini? Golongan ini bukan pengerusi lah, golongan satu lagi lah. Siapa yang yang ekstrim? Pengganas ni siapa? Selama kita duduk dalam kumpulan salaf ni, berpegang kepada akidah salaf ataupun salafi ataupun golongan sunnah ini, kita tak pernah jumpa mana-mana orang sunnah mengkafirkan orang. Tuan-tuan boleh sebut pada saya malam ni seorang je. Mana-mana tokoh sunnah ni mengkafirkan orang, mulut dia celupar, macam golongan satu lagi itu mengkafirkan orang, ini akidah kufur, ada tak? Tak pernah kita jumpa. Dan secara peribadinya saya sendiri pun sangat berhati-hati nak kata orang kafir ni. Sebab bila kita menuduh orang tu kafir, faqad ba'a bi ahadihima. Sebagaimana riwayat Muslim. Kalau kita kata ya kafir, wahai orang kafir, kita tunjuk pada si Anu bin si Anu, si fulan bin si fulan, dia akan kembali salah satu. Kalau orang tu tak kafir, kembali kepada kita jadi kafir. Jadi malah salah seorang mesti kafir. Sebab tu dengan cepat tuduh. Cuma dalam syarah Muslim menyebut kembali kepada salah seorang itu kafir, maknanya sifat kafir. Dia jadi sifat kafir, bukan dia jadi kafir. Macam sibaqul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Maki orang Islam menyebabkan jadi fasik, bunuh orang Islam kafir, maknanya sifat seperti kafir, bukan dia jadi kafir. Itu kita kena mengaji hadis lah pula. Jadi maknanya istawa dengan istaula itu bukan, tak pernah ditafsirkan oleh Nabi SAW sendiri. Orang yang kenal Allah Ta'ala, yang paling kenal di kalangan umat Nabi Muhammad ini, tidak ditafsirkan oleh sahabat dan juga tabi'in. Mula-mula yang mentafsirkan istawa dengan makna istaula ini adalah akhta seorang Nasrani. Okey, soalan yang seterusnya.
sebelum kita masuk soalan yang seterusnya, saya nak buat penegasan dan tuan-tuan kena ingat satu benda lah. Siapa tengok live ke tengok rakaman ni, benda ni penting. Maulana cakap yang mula-mula tukar daripada istawa kepada istaula ni adalah Akhtar, seorang Nasrani, bukan Muslim. Dan siapa yang kata tu? Maulana kata, Baitul Salam kata, saya kata tidak. Yang meriwayatkan ni siapa dia? Ibn Kathir dalam Bidayah wa Nihayah, boleh cari. Jadi bukan Maulana mereka sendiri benda ni. Bukan Maulana mereka sendiri yang mengatakan istaula ni. Sekejap lagi dia. Dan juga bukan Baitul Salam, bukan baru hari ni. Jadi cek sendiri. Dan bukan saya bukan ustaz. Okey. Jadi kita bagi clear ni, yang mengatakan tu, yang meriwayatkan benda tu Ibn Kathir dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah. Kalau salah, salah dia. Kalau salah Ibn Kathir. Mazhab Syafi'i. Tuan-tuan nak kata apa? Tafsir dia orang pakai meluas. Tafsir Ibn Kathir. Dan banyak lagi lah kitab dia, banyak sangat kitab Ibn Kathir. Jadi kalau nak salah, berani ke nak menyalahkan Ibn Kathir kan? Siapa kita kalau nak menyalahkan Ibn Kathir? Jadi Ibn Kathir sendiri yang cakap. Yang tu kita bagi clear betul-betul, bukan Maulana, bukan Baitul Salam, bukan kami. Jadi tu terang lah. Kalau nak bergaduh, berani ya gaduh dengan Ibn Kathir. Memang tak berani lah kan. Okay. Jadi yang tu jelas lah, kita tahu. Itu yang diriwayatkan oleh Ibn Kathir. Jadi kita masuk yang soalan keempat. Kita beriktikad Allah istiwa di atas arash. Jadi bagaimana kita hendak memahami hal tersebut? Kita punya akal, macam mana nak memahami? Tengok akal, ada keluar orang Perak cakap orang Perak macam tu. Itulah rupanya. Kau tak faham tak apa. Okey, sesetengah pihak bertanya, jika Allah beristiwa di atas arash, di manakah Allah sebelum arash diciptakan? Saja cari penyakit, fikir banyak-banyak pasal. Di sana ada hadis yang mengatakan bahawa nuzul turun ke langit dunia memakbulkan doa. Ni hadis, kalau siapa biasa dengar, doa hambanya pada waktu sepertiga malam. Jadi adakah arash kosong ketika itu? Dia main tengok. Kalau tak ada mic dia keluar bahasa lain kalau orang macam ni. Tanya dan dakwaan sesetengah pihak. Inilah, itu dia orang punya soal. Jika di Malaysia malam, maka di negara barat siang. Rasa pandai benar buat soalan macam ni kan. Dia akal dia dah rasa dia cerdik benar. Jadi bagaimana hendak memahami akan hal ini? Demikian syubhat yang ditimbulkan sesetengah pihak bila dia melebihkan akal yang dia rasa pandai. Jadi kita minta Maulana ulas kalau dia orang nak main akal ni. Yang pertama, sebelum ada arash. Yang ni saya duduk kelahi dah dengan geng-geng dua bendi ni. Saya duduk kelahi lama dah. Di Malaysia pun sama juga pemikiran ni. Sebelum ada arash, Allah Ta'ala duduk di mana? Duduk ni maksud tuan-tuan, duduk. Yang tu pun kawan pening juga. Duduk bukan macam duduk macam kita. Kita kata duduk di mana? Ain atas kun. Kamu duduk di mana? Bukan dia duduk. Maknanya berada di mana? Berada di mana? Jadi Allah Ta'ala berada di mana sebelum adanya arash? Kita kata ada di atas pada arash. Saya dah terang dah hari tu. Sebelum ada arash, memang duduk atas pada arash lah. Macam ini arash. Ini arash. Allah Ta'ala atas pada arash. Jadi orang sunnah sendiri pun kena faham. Bukan kata Allah Ta'ala Ar-Rahmanu ala arsyistawa, Allah Ta'ala duduk berdempik tadi. Betul lah, aku tak ada arash. Sebelum ada arash, Allah Ta'ala duduk di mana? Bukan duduk macam tu. Kita kata berada di atas daripada arash. Maknanya bukan Allah Ta'ala ba'inun an khalqihi, ba'inun an arshihi. Dia terpisah daripada arashnya. Bukan duduk macam tu. Yang ni yang dia orang duk tekan soalan dia, orang tak soalan pun dia tak faham. Jadi Allah Ta'ala berada di atas daripada arash. Okey, bila kata di atas daripada arash, dalam syarah-syarah akidah Tahawiyah. Yang ni akidah Tahawiyah ni dipegang oleh Salafi dan dipegang oleh golongan Asy'ariyah. Dalam syarah-syarah akidah Tahawiyah ini, atas daripada arash itu orang panggil apa? Adakah dia merupakan tempat? Atas daripada makhluk ni tuan-tuan, yang paling tingginya yang disebut dalam Quran hadis adalah arash lah. Atas daripada arash tu orang panggil apa tu? Kita nak terjemah macam apa? Okey. Tuan pengerusi kita, ada tempat ke tak ada tempat? Tuan-tuan semua, ada tempat ke tak ada tempat? Baitul Salam sediakan tempat untuk dia orang ni. Sediakan. Tuan-tuan tunjuk tempat itu kepada saya. Mana tempat? Jangan tunjuk kursi, saya tak nak kursi. Tuan-tuan yang duduk atas lantai, tunjuk lantai. Saya nak tunjuk tempat. Ustaz, kami duduk atas ni. Tempat tu, ni tempat ni. Tunjuk bukti di mana tempat.
Tak tercengang. Bukan tuan-tuan tak boleh jawab, Asy'ariyah pun tak boleh jawab. Sama ada Asy'ariyah tu dipanggil baba ke, tuan guru ke, kiai ke, ulama ke, taubat lahum sampai kiamat tak boleh. Saya sebut nama ni, tak sebut nama individu lah. Ulama-ulama ni panggil baba. Sebab ambil BA 2 kali. Dia panggil apa? Kiai. Tuan guru ke, tok guru ke kan. Saya ni bukan tok guru, saya ni tok haru. Tak boleh jawab. Atas daripada arah tu apa? Adakah dia dipanggilkan tempat? Ini perbahasan falsafah. Sebab tu jangan masuk akidah, ilmu falsafah masuk di dalam perbincangan akidah. Tu yang saya kata penin. Atas daripada arah tu orang panggil apa? Ulama tak hurai apa-apa. Bila mereka sendiri yang menterjemahkan atas daripada arah tempat, tempat itu makhluk. Makhluk tu Allah Ta'ala buat, maknanya Allah Ta'ala berhajat kepada makhluk. Dia orang reka soalan, dia orang pegang dengan soalan yang reka itu. Pegang dengan apa yang mereka reka. Macam orang buat orang-orang. Semua tahu orang-orang kan. Orang bila pergi dulu-dulu, macam kami duduk di kampung dulu, ada sawah padi kan. Banyaklah binatang-binatang yang merosakkan tanaman padi tu. Tikusnya, borongnya. Lalu orang buat orang-orang. Buat patung orang ni tak songkok, pakai baju Melayu, kain melekat. Dia buat. Malam-malam dia balik pada masjid, dia lalu ke bendang. Dia tengok-tengok, dia lari. Dia sendiri buat. Mereka mencipta soalan itu, mereka paksa orang supaya pegang macam tu. Soalan tu dia orang reka. Atas berdarah tempat, dia kata. Dia terjemah tempat. Sedangkan ulama salaf tak terjemahkan tempat. Sebab itu dalam ilmu falsafah disebut makanul adami, tempat yang tak ada, ataupun dipanggil amrun adami, suatu benda yang tak ada, ataupun al-makan dunal makan, tempat bukan tempat. 3 soalannya, makanul adami, amrun adami, dan juga al-makan dunal makan. Yang ketiganya sebenarnya tempat ni dipanggil amrun i'tibari. Sebenarnya masalah tempat ni amrun i'tibari. Benda yang hanya ada di dalam pemikiran kita tapi tak ada di luaran. Betul lah badan sasa, besar badan ni, kita kata gempal. Bawa keluar gempal tu macam mana? Tinggi. Bawa keluar tinggi, nak tinggi. Maknanya tinggi itu sifat. Bawa keluar, sifat tidak boleh bercerai dengan zat. Jadi atas daripada arah tu orang panggil apa? Tak tahu, wallahu alam. Sebab itu ulama-ulama salaf kata amrun i'tibari, benda hak ada dalam pemikiran tapi tak ada di luaran. Jadi kita nak kata apa? Wallahu alam. Kita tak terjemahkan tempat, mereka terjemahkan tempat. Lepas tu paksa orang pula berpegang begitu. Tengok mereka ni mengatakan Allah Ta'ala bertempat, sebab sedangkan tempat sendiri dialah yang terjemahkan. Okey. Dalam hadis nuzul tadi disebutlah, hadis nuzul banyak riwayat kan, di antaranya Imam Malik yang meriwayatkan hadis ini. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya fi sulusul lail al-akhirah. Allah Ta'ala turun ke langit bumi ini 1/3 malam. Langit bumi ini maknanya langit yang dekat dengan kita lah. Jadi ketika turun tu Allah Ta'ala kosong langit. Hak tu ulama tak bahas. Kosong ke sunyi ke? Nabi kata turun je. Mereka tak bahas lah. Cuma ulama khalaf ni kata turun rahmat. Turun malaikat. Kita boleh terima. Huraian-huraian macam tu kita boleh terima. Tak ada masalah. Tetapi kenapa bila Allah Ta'ala turun secara hakiki ini mereka tolak? Sedangkan kita meraihkan pandangan mereka. Kata turunnya malaikat, kita pun baca pandangan mereka. Turunnya rahmat, kita pun tahu. Ada 3 tafsiran. Ada pun golongan salaf kata turun secara hakikat. Jadi turun kafiat macam mana? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Wallahu a'lam. Kita tak tahu. Daripada hadis ini, hadis nuzul ini, Ibnu Abdul Bar di dalam kitabnya At-Tamhid, dia kelahiran dia 400 tahun lebih ya. Bukan pandangan daripada mana-mana golongan yang dianggap sebagai Wahabi. Ibnu Abdul Bar di dalam kitabnya At-Tamhid syarah kepada Muwatta' Imam Malik, dia kata hadis ini menjadi dalil bahawa Allah Ta'ala berada di atas arash, arash itu berada di atas langitnya. Kalau katalah orang kata Allah Ta'ala ni berada di atas arash kufur, Ibnu Abdul Bar kufur, Imam Malik kufur. Beranikah kita mengkufurkan Imam Malik? Dan yang kedua berkaitan dengan soalan tadi, bila kata Allah Ta'ala atas arash, ini bukan pandangan salaf, ini pandangan salafi.
Ada individu duk sebut ni. Tuan-tuan tengoklah dalam YouTube dia, dalam video-video dia, salah pi pok-pok ni dia kata. Keras tu bahasa. Saya nak bagi tahu, kebetulan saya ada simpan hujah-hujah saya dengan dia. Dia tu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Dalam mentafsirkan wallahu fawqa zalik, yakni fawqal arsy, di dalam kitab Tuhfatu Ahwazi yang ditulis oleh Mubarakpuri, syarah kepada Sunan Tirmizi. Siapa-siapa mengaji hadis mesti kena baca kitab ni. Jadi Mubarakpuri sebut apa dia? Wa fihi dalilun ala anna Allah Ta'ala fawqal arsy wa hadha huwal haqq. Dia kata hadis ni sebagai satu dalil Allah Ta'ala berada di atas arasy dan ini yang benar. Wa alaihi tadulul ayatul qur'aniyatu wal ahaditsu nabawiyah. Inilah yang ditunjukkan oleh Quran dan ditunjukkan oleh hadis Nabi. Huwa mazhabus salafis salihin minas sahabah wat tabi'in wa ghairihim. Dia kata inilah pegangan mazhab salafus salih daripada kalangan sahabat dan tabi'in. Mubarakpuri sebut. Dia orang ni baca ke tak baca ni? Saya pernah sebut kan, menceritakan Allah Ta'ala atas arah ni, depan individu ni pun saya sebut, dan secara umum pun saya sebut, saya ada kitab 3 gundi di rumah, saya kata. Orang kata riak takabur. Bukan, ini realiti pengerusi. 3 gundi, kitab yang mengatakan Allah Ta'ala atas arasy. Ini baru sebahagian, saya kemukakan dalil. Kitab-kitab tu, saya ada perbahasan, tuan-tuan tengok dalam Facebook, dan saya senaraikan nama kitab dan pengarang. Rocoklah kitab tu. Terpaksa lah. Kalau orang kata, orang Perak kata bila orang serang ni kita dah terandas ke dinding. Masa tu langkah 1 2 kena ada langkah 1 2 kena buka. Orang serang kita ni sampai terandas ke dinding dah. Kata saya ni kafir sesat ni dah lama. Kita diam, kita terang, tapi rasa individu pihak dan juga pihak tertentu ni kalau tak panggil sekali dia naik tocang. Kita rasa dia macam tu, sebab itu kita jemput. Kita muzakarah. Jadi nak cerita ini pandangan salafus soleh daripada kalangan sahabat dan juga tabi'in. Bukan generasi yang akhir, iaitu pegangan kita panggil golongan salafi di Malaysia. Dan kalau nak pakai akal sangat, kena faham. Daripada kalangan orang salafi di Malaysia ni, ada di kalangan mereka mufti. Yang kata Allah Ta'ala ta'arah ni kafir ke mufti? Nak pakai akal sangat. Banyak doktor-doktor, banyak walana-walana punya habis Quran, susunan sittah habis, berpegang kepada Allah Ta'ala ta'arah. Kafirkah dia orang ini? Pakai akal lah kalau nak pakai akal sangat. Tapi tang ni dia tak pakai akal. Tang ni dia tak pakai akal. Tak sifat Allah, dia sibuk. Kalau di Saudi itu semua ulama Saudi mengatakan Allah Ta'ala ta'arah. Saya ada kitab lebih kurang tebal tu, kalau hempuk kepala pengerusi pensan. Nama dia Fatawa Ulama'i Biladil Haram. Fatawa Ulama'i Biladil Haram. Dia susunkan senarai ulama-ulama Saudi, semua mengatakan Allah Ta'ala ta'arah. Kafir semua lah ulama-ulama Saudi. Kalau kata Allah Ta'ala ta'arah itu kufur. Demo saja Islam. Sebab tu saya nampak bahaya tubuh kumpulan ini, kalau untuk menyatu padukan orang Islam okey. Nak menyebarkan ilmu Islam okey. Tapi bila tubuh kumpulan-kumpulan untuk mengkafirkan orang, menyesatkan orang yang duduk dalam lingkungan kumpulan kita sahaja, dalam pondok kita sahaja, dalam tempurung kita sahaja yang Islam, yang ahli sunnah wal jamaah, orang lain bukan ahli sunnah wal jamaah, berat. Sedangkan dalam hadis tidak ada dalil daripada Quran dan hadis ini menceritakan pegangan yang betul, pegangan ahli sunnah wal jamaah, tak ada. Wa ma ana 'alaiha wa ashabi. Istilah ahli sunnah wal jamaah itu sendiri pun ditafsirkan, dihuraikan oleh ulama. Tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis. Cuma mereka ambil daripada hadis yang saya bacakan tadi. Manhum ya Rasulullah. Kan 73 berpecah itu, siapa dia yang satu saja yang diterima? Rasulullah kata, siapa ikut aku? Dan ikut para sahabat. Tak ada sebut dalam hadis ni ahli sunnah wal jamaah. Cuma ulama tafsir lah. Tak apa, kita terima tang pegangan ulama tafsir. Ahli sunnah wal jamaah itu apa dia? Orang yang berpegang pada Quran dan hadis. Tiba-tiba orang yang berpegang pada Quran hadis pula jadi salah. Hak demo, tubuh kumpulan demo yang kena isi borang tu, bayar ada juran pendaftaran ke apa ke, hak tu sahaja ahli sunnah wal jamaah, orang lain tidak. Berat lah macam tu. Besok orang lain tubuh kumpulan lain pula kata hak masuk dalam kumpulan ni saja ahli sunnah wal jamaah, hak dia pun bukan ahli sunnah wal jamaah. Macam mana dia nak jawab?
Jadi kembali kepada soalan tadi, sebelum Allah Ta'ala ada atas arash, ada sebelum wujudnya arah, Allah Ta'ala di mana? Atas pada arah. Dan disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala menulis dengan qalam tu, bahawa Allah Ta'ala berada di atas arash. Yang tu pun kita tak boleh faham dengan akal kita. Serah kepada Allah. Oh, kalau kita turun 1/3 malam di Amerika waktu lain, Saudi waktu lain, di negara China waktu lain, ulama salaf tak pernah fikir macam tu. Serah kepada Allah macam mana Allah Ta'ala turun. Selamat. Sebab tu dia kata, aminu billahi wa rusulih. Beriman kepada Allah dan Rasul. Beriman sahaja. Berkaitan dengan ayat mutasyabihat, hadis-hadis sifat, beriman, bukan suruh fikir. Fikir ni ada bab dia suruh fikir. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Fikir ni sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, perselisihan malam dan siang, menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Mengapa mereka tidak memerhatikan bagaimana unta dijadikan? Tentang zat Allah Ta'ala jangan fikir. Serah pada Allah Ta'ala. Yang suruh fikir, guna akal ni tentang kejadian Allah. Mereka juga baca dalil, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Berfikirlah kamu tentang kejadian Allah. Jangan kamu berfikir tentang zat Allah Ta'ala. Wallahu'alam. Jangan banyak sangat, lagi lama lagi panas. Ada lah soalan kot. Tapi sebelum tu, bila kita dengar huraian Maulana tadi kan, bila orang tanya dia rasa dia pandai. Tapi kita kata satu je senang, kita pegang balik apa Imam Malik tu kata, kita iman je dan kita tak payah nak fikir nak fikir macam-macam. Tak payah nak fikir macam di mana aras sebelum tu semua. Kita beriman macam mana, balik bila kita mati esok, kita kata aku menyandarkan kepada Imam Malik dan para sahabat. Dia orang tak pernah bertanya. Jadi aku berharapkan rahmat Allah atas apa yang aku usaha. Itu je lah yang kita, orang awam lah. Yang tu je lah. Daripada kita nak fikir macam-macam, susah benar. Para sahabat pun tak susah fikir macam tu. Wallahualam. Jadi, saya kira ni soalan terakhir daripada saya. Lepas tu kita buka soalan sikit. Kau ada yang rasa macam kurang lagi lah. Tapi soalan bukan pada saya, pada Maulana. Lepas tu kalau yang rasa ada macam, nanti kita akan ada letak cut off lah, macam kereta ke motor tu kan. Kita lepas kalau cut off kita tengok soalannya panjang ni, kita kata mungkin Maulana sudi menjawab soalan di warung belakang, itu lain cerita lah. Itu sesi orang kata sambungan lain lah tu, fasa ke berapa masa kecederaan tu, mudah-mudahan. Okey, jadi kita masuk terus. Ini soalan terakhir daripada saya. Adakah jika kita kata, saya dan juga sahabat-sahabat yang orang tuduh Wahabi ni, sebenarnya tak ada orang suka lah dengan tuduhan-tuduhan. Jadi kami lebih suka kalau orang panggil kami Salafi. Tak ada masalah, kami ikut akidah Salaf, ataupun panggillah kami Ahlussunnah, ataupun panggillah saudaraku, ataupun panggillah Muslim. Tak jadi masalah. Ni panggil Wahabi. Yang di sana tu pun ngaji agama, tapi akhlak janganlah buruk sangat. Panggil orang gelar-gelar macam tu, Wahabi lah, macam-macam, Salafi lah. Dia tukar lah, W. W pula katanya. W sopan sikit kononnya. Aduh. Tak ada orang yang suka gelar-gelar. Yang sana pakai serban, namanya ustaz. Janganlah buat perangai macam tu, malu orang awam tengok kan. Okay, jadi kita masuk soalan terakhir. Adakah jika kita kata Allah di atas arash, bermakna kita mengatakan Allah bertempat, ataupun kita menjisimkan Allah? Secara dasarnya saya dah sebut dah tadi, bila kata Allah Ta'ala berada di atas arash, saya ulangi, berada di atas arash bukan maknanya berdempik di atas arash. Dia duduk di atas daripada arash. Sebab apa disebut arash? Pertamanya, arash ini adalah merupakan makhluk yang paling besar dan makhluk yang paling tinggi. Makhluk yang paling tinggi adalah arash. Jadi Allah Ta'ala, wallahu muhitun ala kulli syai'. Allah Ta'ala meliputi, bukan syai' meliputi Allah. Maka dia duduk, bukan kata dia terpisah daripada alam. Kalau kita kata tempat, alam, langit, bumi semua tu, dia masih tempat. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada tempat. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada masa. Berada di atas arash ni kita tak boleh terjemahkan tempat. Sebab tu saya sebut tadi. Bila terjemahkan tempat, itulah yang menyebabkan pegangan kita dah jadi terpeso dan salah. Sebab bila sebut tempat ni orang faham, tempat ni makhluk lah, dijadikan oleh Allah. Sedangkan tempat itu sendiri, saya kata tadi, amrun i'tibari. Satu benda yang ada di dalam pemikiran kita, tidak boleh diterjemahkan di sudut luaran kita. Dan yang kedua, bila kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bertempat, tidaklah bermaksud
kita menganggap Allah Subhanahu Wa Taala berjisim. Berjisim ni sebagaimana manusia. Tidak ada, tuan-tuan cuba baca, cuba tengok, cuba kaji, daripada kalangan golongan salafi ataupun orang dianggap wahabi yang gila, bukan yang waras. Golongan wahabi yang gila, yang menjisimkan Allah, yang mentasbihkan Allah dengan baharu. Tak ada hak gila pengurusi. Kita ambil hak orang wahabi ni yang gila betul. Yang dia tak wajib sembahyang, puasa, zakat, haji, dia tak gila. Dia tak mengamalkan syariat, yang bukan mukallaf. Yang gila punya wahabi, kita tanya, Allah Ta'ala duduk di atas haras tu, adakah Allah Ta'ala berjisim? Ataupun dia mentasbihkan Allah dengan baharu? Tak kita jumpa. Apatah lagi golongan salafi ataupun golongan yang dilabelkan sebagai wahabi yang waras. Tidak ada yang mengatakan Allah Ta'ala sama dengan baharu. Kita ambil yang gila ya. Sebab orang Melayu kata, sebaik-baik jin, sejahat-jahat manusia. Segila-gila wahabi dengan golongan yang tertentu ni, hebat hak gila ni lagi. Sebab dia tidak mentasyabuhkan Allah dengan baharu. Sebab itu orang Arab kata, darabani wa baka, zalamani washtaka. Dia pukul aku, dia menangis. Dia buat naya kat aku, buat zalim kepada aku, dia pergi ngadu kat orang. Dia tuduh, dia kata orang kata. Dia tuduh, dia kata orang kata. Maknanya kesimpulannya, bila kata Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas arsy, tidaklah kita menjisimkan Allah ataupun mentasyabuhkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala yang baharu. Sebab benda ni jelas, menyamakan Allah, mentasyabuhkan Allah dengan baharu, itu hukum dia kafir. Siapa nak jadi kafir? Bukan dia sahaja nak takut jadi kafir, kita pun takut jadi kafir juga. Bukan dia sahaja nak masuk syurga, kita pun nak masuk syurga sahaja. Takut masuk syurga juga. Bukan golongan ini sahaja yang takut kepada neraka, kita pun takut kepada neraka. Sebab itu ulama bila sebut neraka, dia sebut wa'iyadza billahi min zalik, ataupun na'udzubillahi min zalik. Berlindunglah kami dengan Allah daripada yang demikian itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Kalau ikutkan selesai dah ni. Jadi sekarang ni saya buka soalan kepada tuan-tuan dan puan. Kita tengok berapa masa dan laratnya Maulana dan tuan-tuan. Kalau tengok banyak yang menguap tu, kita faham lah tu, sadaqallahul azim tu. Jadi siapa yang nak tanya dulu? Ada. Kalau tak ada, saya apa nama ada? Okey. Apa dia? Taufik apa? Kafiat. Ha? Takif. Kafiat lah. Tak ada. Bukan Ibn Taymiyah, Imam Malik. Sebelum tu orang tak tanya. Bila datang orang tanya tu kan, daripada kalangan salaf tak tanya. Bila kata tarah, daripada kalangan sahabat, tabi'in tak tanya. Sebab tu bila orang tanya, kaifal istiwa? Imam Malik tunduk kan? Tunduk tu panas saya kalau tunduk memang panas Tapi saya tak tunduk. Dia tunduk panas, merah, dia bangun-bangun. Lepas tu yang dia kata tu, al-istiwa maklum. Kan wal kaifu majhulun wa sa'alu anhu bid'atun wal imanu bihi wajibun. Selepas tu dia suruh keluarkan orang tu, dia halau. Sebab apa dia halau? Kerana soalan itu, perkataan itu tidak pernah disoal daripada kalangan sahabat dan juga tabi'in. Jadi sebab itu maknanya Imam Malik menghalau orang yang mengemukakan soalan tentang kafiat. Jadi golongan selepas daripada tu lah, 200 tahun lebih lah tu. Sebab akidah yang soal kafiat ini, akidah yang 200 tahun lebih lah. Maknanya golongan salaf ini tidak pernah menanya mana-mana ulama tentang kafiat. Wallahu a'lam. Okey, memang nak bagi orang lain pula. Nanti kalau dah tak ada orang lain, baru kita bagi ruang lagi. Syekh, kalau ada mic boleh bagi. Tadi Maulana tak apa clear dengar suara dia. Kalau ada mic boleh bagi sahabat kita dengar. Supaya lebih jelas. Minta tolong. Terima kasih banyak. Ni Syahir.
Dia masih bujang. Yang tu je saya nak beritahu. Yes. Soalan saya Ustaz, dalam membahas ayat-ayat mutasyabihat ni kan, adakah Imam Abu Hasan Asy'ari menetapkan manhaj takwil tu sebagai yang qat'i secara pasti? Adakah Imam Abu Hasan Asy'ari ni ada selain manhaj takwil pun boleh juga? Itu. Oleh kerana berdasarkan kepada kajiannya, Imam Abu Hasan Asy'ari di antara gurunya siapa dia? Siapa guru Abu Hasan Asy'ari? Di antaranya Ali Al-Jubai. Ali Al-Jubai ni siapa dia? Bapa tiri dia. Bapa tiri dia ni menganut mazhab apa? Tuan-tuan jawab Saya tanya tuan-tuan jawab. Asyik tuan-tuan je duk tanya saya. Dia belajar berapa puluh tahun kepada Ali Al-Jubai. Ada riwayat mengatakan 40 tahun. Dia terkesan tak selama 40 tahun ataupun bertahun-tahun lah, kalau tidak tepat. Kebanyakannya pegang kata dia 40 tahun. Kepada bapa tiri dia belajar bertalaki. Bapa tiri dia seorang Mu'tazilah. Sikit sebanyak dia terkesan tak dengan pemikiran Mu'tazilah? Sikit sebanyak orang terkesan. Sebab tu kalau kita belajar tafsir, belajar hadis, dia ada dua unsur dalam kitab-kitab tafsir dan juga syarah-syarah hadis ini. Pertamanya dipanggil apa dia? Unsur Israiliyat. Yang keduanya unsur Syi'iyat. Syi'iyat orang kurang bahas Israiliyat. Bagaimana asal usul Israiliyat ni? Israiliyat ni ulama Yahudi. Bila dia dapat hidayah, dia masuk Islam. Lepas tu dia mengaji Islam, dia pun jadi alim lah. Kalau mengaji ni jadi alim tuan-tuan. Sebab tu ada istilah kalbun mu'allamah. Kalbun mu'allamah ni anjing yang diajar. Anjing pun masuk sekolah jadi cerdik. Kalau tuan-tuan masuk sekolah, anjing mu'allamah, kalbun mu'allamah ni harga dia puluh-puluh ribu. Bukan anjing dia duduk makan, orang Cina makan kena penyakit tu. 100 ribu, 200 ribu anjing buruan ni. Anjing pengesan dadah mahal. Sebab apa jadi mahal? Nilai dia di mana? Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Sebab nilai dia cerdik. Tuan-tuan pun kalau mengaji cerdik. Tapi dah bagi tadi mengaji kan? Takkan tak cerdik. Jadi maknanya dia terkesan sedikit banyak dengan pemikiran apa dia Mu'tazilah tadi. Memang sebelum tu dia meletakkan mesti kena takwil. Sebab kalau tak takwil ayat-ayat mutasyabihat ini, maka orang jadi salah faham. Takut kata tangan, macam mana tangan? Takut dia duk susah hati, takut orang i'tikad Allah Ta'ala sama dengan baharu. Tapi i'tikad ni dalam hati orang, tak perlu nak susah hati. Saya duk mengajar ni cerita Allah Ta'ala taharah, tiba-tiba tuan-tuan faham duduk taharah ni macam manusia, macam kalau tuan-tuan punya pasal. Buat apa kita susah hati tentang akidah orang? Kita pegang zahir je. Nanti itu semua andaian. Jadi dia bimbang, lalu dia takwil kan. Takwil sesuai dengan lurah. Kalau kita belajar kitab-kitab usul fiqh, di antaranya Fiqhul Islami kan, di dalam kitab apa dia, Usul Fiqh Islami yang dikarang oleh Dr. Wahbah Zuhaili, dia ada 2 jilid. Di dalam mentafsirkan masalah hukumul mutasyabih, dalam bab ayat mutasyabihat ni dibagi fihi ra'yani atau mazhabani, 2 pandangan dia kata di dalam memahami ayat mutasyabihat. Golongan salaf ni maka dia tafwid surah kepada Allah Taala. Golongan khalaf yakni mereka takwil bersesuaian dengan lurah. Tetapi dasarkan kepada soalan tadi, kena ada satu kajian lain pula. Adakah Abu Hasan Asy'ari yang mewajibkan takwil ini, memerintahkan supaya ditakwil supaya tak ada tasyabuh, dia berpegang sampai ke dia mati? Yang ni orang tak boleh terima ni. Dia ada tulis sebelum dia wafat meninggal dunia, dia ada tulis 3 buah kitab. Al-Ibana an Usulid Diyanah, Maqalat Islamiyin, Ar-Risalah ila Ahli Suhri. Kitab ni orang kata dipesongkan. Kita nak tahu individu mana yang pesong kitab ni. Orang kata dah diubah suai, dah ditahrifkan. Sebenarnya bukan tulisan Abu Hasan Asy'ari, orang lain. Orang lain tu siapa? Kena sebut. Malam ni jadi panas sikit. Sebab 2 benda jadi panas malam ni. Pertamanya, makan kambing tadi di rumah Haji Baharudin. Pergi rumah Haji Ayub pula. Bagi dorayan pula musangking dengan Allahu Akbar.
Yang ketiga jadi panas, soalan panas. Jadi maknanya tuan-tuan, siapa yang sebut? Saya nak beritahu kepada tuan-tuan, baca di dalam kitab apa dia, Ma'arijul Qabul. Disenaraikan ulama-ulama kata ini memang asal daripada Abu Hasan Asy'ari. Dalam kitab Fusulun fil Aqidah Baina Salaf wal Khalaf yang dikarang oleh Dr. Yusuf Qardawi. Dia kata memang Abu Hasan Asy'ari berdasarkan kepada 3 buah kitab ini dia kembali kepada salaf. Ini ada individu yang kata ini orang tu buat ditahrifkan, siapa sebut individu tu? Kalau seorang dua yang kata tak boleh menjadi satu pegangan. Dia mesti ada satu kajian. Dan yang kedua saya nak sebut, kitab-kitab yang dikarang, yang ditulis oleh para ulama, bukan individu itu sendiri semestinya dia tulis. Kadang-kadang memang dia tak tulis, anak murid dia tulis. Macam Yusuf Qardawi berapa ratus kitab. Dia sendiri tak, berapa buah kitab saja dia tulis. Kadang-kadang semasa dalam kapal terbang, dalam dia musafir, anak murid dia duk tulis. Tetapi idea, pandangan itu daripada diri dia sendiri. Yang kedua memang dia kembali kepada akidah salaf. Dan yang terakhir saya sebut, Pak ni harap tak ada soalan lah. Kalau kata yadullah kan, tangan mesti ditakwilkan dengan kuasa. Sebenarnya ulama kata kalau dia kalimah mufrad boleh yadullah. Tetapi lima khalaq dia kata mana akan antas juda lima khalaq tu biyadaya. Wahai iblis, kenapa kamu tak nak sujud dengan Adam yang aku jadikan dengan 2 tangan? Mimma amilat aidina. Ada juga ayat yang sebut tangan-tangan. Kalau kita kata kuasa Allah Ta'ala tu banyak. Sedangkan kita mengaji di dalam akidah, di antaranya di dalam kitab Aqidatun Najin, Esa Allah Ta'ala di sudut sifat, di sudut zat dan juga di sudut af'al. Kalau kata kudrat, berapa kudrat Allah Ta'ala? Adakah dengan kudrat ini, kudrat menjadikan langit, lain kudrat Allah. Menjadikan bumi, kudrat lain. Menjadikan lembu, kuasa lain. Menjadikan Abu Talha, badan dia besar sikit, kudrat lain pula. Adakah dengan satu kudrat itu menjadikan seluruh alam? Ataupun dengan banyak kudrat? Yang tu kalau kita tanya, demo pula susah hati nak jawab. Demo je duk tanya kita. Kita nak tanya pula. Adakah bila kata tangan itu, dalam semua ayat boleh ditafsirkan tangan? Kalau yadullah okey. Tapi kalau yadullah dengan makna musanna macam mana? Aidina dengan makna jamak macam mana? Adakah tangan-tangan? Adakah kudrah-kudrah? Yang tu kena kita buka sesi lain lah pula. Nak memahami ayat mutasyabihat. Dan juga hadis-hadis sifat. Jadi wallahu alam. Sekadar tu dululah. Rasa tak ada soalan berbangkit kot. Kalau ada kita sembang lepas ni. Wallahu alam. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Seperti yang Maulana kata, kalau ada juga soalan, sesi lain tuan-tuan. Sesi lain. Maknanya Maulana sudilah datang lagi. Kalau dulu agak sukar sikit Maulana nak datang atas sebab tertentu, insya-Allah sekarang ni mudah sikitlah. Mudah-mudahan bila Maulana kerap datang sini ada kebaikan yang ekstra lagi di sini ya Maulana. Ya insya-Allah. Okey. Jadi insya-Allah yang tu sekadar tu dulu, insya-Allah kita akan solat isyak lah. Solat isyak pun dah masuk. Jadi untuk malam ni dah selesai. Jadi esok pagi pula kita dengan seorang lagi Maulana Nasai Hanafi. Kita akan syarah kitab Ibn Taymiyah. Tadi sebut Ibn Taymiyah kan. Jadi nak tahu Ibn Taymiyah ni macam mana, esok datanglah kitab dia. Orang kata dia keras. Esok syarah kitab Tazkiyatun Nas. Kita tengok Tamani Ibn Taymiyah dia punya keras macam mana. Tuan-tuan ngalir mata bila baca kitab Ibn Qayyim, Ibn Taymiyah. Kalau kena kat hati, kalau kita ikhlas lah cari redha Allah Ta'ala, bukan kita nak cari salah Ibn Taymiyah ataupun mazhab salaf. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan solat isyak. Sikit habis dah forum kita ini. Terima kasih semua atas perhatian. Sedikit iklan tuan-tuan. Dalam bilik sana ada sahabat saya Abang Faisal, dia menjaga baju. Dan kalau siapa nak beli baju saya pakai ni, yang ni saya jual sendirilah. Dan setiap baju yang kita jual ni ada masuk dalam tabung Baitul Salam. Yang ni yang tulisan jom ngaji dalam Jawi kan, tulisan ngaji. Dan juga ada motivasi cara mudah untuk tuan-tuan masuk syurga adalah menuntut ilmu, jalan menuju syurga. Ni salah satulah. Dan kalau siapa nak beli banting sikit pun ada juga insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu. InsyaAllah kita jumpa lagi. Minta maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih banyak tuan-tuan. Dan paling terima kasih kepada yang datang daripada awal pagi lah. Mesti penat hari ni kan. Terima kasih banyak. Dan kalau ada nampak sampah ke jatuh ke tuan-tuan, sama-samalah kita tolong kutip. Kita tak ada bayar cleaner sini, tapi kita tahu ni semua Ahlus Sunnah ni jaga kebersihan kan.
bahkan lebih rajin daripada saya. Saya tak rajin. Jadi insyaAllah itu saja tuan-tuan. InsyaAllah kalau ada nak tengok buku ke apa boleh di kedai. Tapi lepas solat isyak lah, kita akan solat isyak dulu. Jadi muazzin akan azan dan kita terus solat isyak. Silakan muazzin.